A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh. Dan juga alhamdulillah kita sampai itu ke bahagian berkenaan dengan at'imah, juga apa, wadhabai wasaid, pemakanan, penyembelihan dan juga perburuan. Makanan, sembelihan dan juga buruan. Di mana kita bincangkan tajuk ini, dia lebih kepada bahagian berkenaan dengan binatang hidup lah. Kalau binatang benda-benda yang macam bijirin dan sebagainya, tidak ada perbincangan panjang lebar. Beras apa yang halal, beras apa yang haram, tak ada. Tebu apa halal, tebu apa haram, tak ada. Tapi bila kita bincangkan tajuk ini, dia lebih kepada berkaitan tajuk masalah binatang bernyawa untuk kita makan, apa hukum dia dan cara dia. Dalam kitab fiqh kita belajar tu dia kata as-sayd wa dhabaih, itu perburuan dan juga penyembelihan. Perburuan dan juga pembelihan. Okey, baik. Hari tu kita kata kerana buku kita belajar Matan Abi Syuja' ni dia terus lompat kepada tajuk berkenaan dengan penyembelihan. Jadi kita bincangkan dahulu terus, kita ambil dahulu, kita skip pakai kejap, kerana dia akan bincangkan juga tentang apa, selepas penyembelihan tu dia akan ceritakan sikit berkenaan dengan apakah binatang yang boleh makan tu. Tapi dia punya perbincangan tersebut agak sikit pendek je, pendek saja. Itu berkenaan dengan binatang boleh makan tu, dia sebut semua binatang yang elok orang Arab suka makan, maka tak apa, dia halal. Dan apa yang tidak, apa yang datang syarak mengatakan dia haram. Semua binatang yang dikatakan keji atau rosak kotor oleh orang Arab, dia adalah haram. Ini kenapa datang syarak mengatakan boleh. Okey, jadi dan juga apa, binatang dia sebutlah sikit berkenaan dengan tajuk benda tersebut, dan kita kata apa, agak tidak luas luas bincangan tersebut. Jadi kita terpaksa bincang dahulu binatang halal atau haram tadi melalui apa buku yang nota lain. Baik. Hari tu kita sebut dalam bincang kita yang lalu, kita ambil efek muyassar itu kita kata bahawa binatang-binatang ataupun benda-benda yang halal makan ni, yang apa dimakan ni, apa-apa manusia makan, dia terbahagi kepada bahagian dan asal pada kaedah syarak, apa benda yang apa dan mengenal apa yang halal dan apa yang haram ni adalah firman Allah Taala surah Al-An'am 145. Allah Taala nyatakan, qul, hai Muhammad, katakanlah, la ajidu, aku tak dapati, fi ma uhiya ilayya, pada apa yang wahyu kepadaku, muharraman ala ta'imin yata'amuhu, haram ke atas orang yang makannya, illa, melainkan illa an yakuna maitatan, kecuali dia adalah bangkai, au daman masfuhan, atau darah yang mengalir, au lahma khinzir, ataupun daging babi, fa innahu rijz, kerana ia adalah najis, au fisqan uhilla li ghairillah, ataupun benda-benda yang yang kotor yang dihadiahkan ataupun dipersembahkan kepada selain Allah Ta'ala. Sembelih bukan atas nama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ, siapa yang terdesak, bukan melampau, tidak berlebih-lebihan, maka Tuhannya, maksudnya Tuhan kau hai Muhammad, amat-amat mengampun dan juga amat-amat penyayang. Jadi tadi juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala nyatakan, surah Araf ayat 157, Allah Ta'ala nyatakan, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, dan dihalalkan untuk mereka, itu manusia ini, at-tayyibat, benda-benda yang baik, dan diharam ke atas mereka benda-benda yang kotor. Al-A'raf 157. Allah Ta'ala nyatakan juga surah A'raf 32, Allah Ta'ala nyatakan, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi, katakan hai Muhammad, siapakah yang boleh mengharamkan perhiasan Allah Ta'ala yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya, wat-tayyibat minar rizq, dan juga benda-benda yang elok daripada rezeki-rezeki, siapa yang boleh mengharamkan. Dan juga maksudkan yang elok tadi adalah apa yang dirasakan, disukai oleh diri dan diinginkan oleh diri. Kerana makanan adalah benda yang dimakan oleh manusia tu, dan kesan makanan tersebut akan terbias kepada perbuatan atau akhlak dia. Yang kita terang itu makanan tadi akan membentuk diri kita. Dan bila orang tersebut you are what you eat, dan betul, tapi dalam konteks pemahaman masyarakat sekarang ni rosak sikit. Dia kata elok jadi vegan
makan apa, jadi vegetarian, benda salah sebenarnya. Kalau ikutkan, kalau you are what you eat, maka makan pokok saja adalah salah. Sebab pokok punya perangai bukan dia berkomuniti. Lembu, kambing, ayam, binatang yang bermasyarakat. So kalau anda makan lembu, anda jadi masyarakat macam lembu. Yang maksud dia gitulah. Maksud dia kalau you are what you eat, better makan binatang, bukannya makan daun. Sebab daun ni, pokok ni, perangai dia apa? Dia bersendirian, independen. Dia tak ada tolong menolong. Ada pokok tolong menolong? Dia kata, "Mela naik, tak apa dah, tak sampai matahari ke, mela naik." Mana ada, dia bunuhnya. Yang manjat tu akan bunuh pokok induk pula. Itu perangai pokok. Sebab dia yang digunakan hujah oleh Ahmad Didat, oleh Zakir Naik ketika dia debat dengan seorang Sami berkenaan dengan masalah vegetarian tu, macam mana pemakanan daging dan sebagainya. So, dia dibincangkan dengan panjang lebar. Antara hujah, tak logik lah kalau nak kata orang tu kata tak elok makan daging sebab benda tu darah. Siapa kata? Kalau pasal benda tadi, kalau bentuk perangai, maka binatang yang elok, yang perangai dia baik dan sebagainya, jinak kan, adalah baik. Tapi yang makan kucing pula, kucing haram. Kan, elok makan kucing. Kucing haram makan. Kucing haram kita makan. Tak ada tempat tak halal. Nanti kita bincang kemudian. Dia ada tajuk dia. Jadi makan makanan yang baik akan menjadi kesan yang baik kepada diri orang berkenaan. Dan makanan yang kotor ataupun buruk akan menjadi lawan kepada keadaan tersebut. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan yang baik daripada makan makanan dan juga mengharamkan yang kotor daripada makan makanan. Mana apa yang kotor, keji dan tak elok, maka tak dibenarkan makan. Maka asal pada makanan yang halal ni, makanan ni adalah halal. Asal hukum pada makanan ni adalah halal. Dia apa ada, makanlah. Melainkan datang haram, syarak mengharamkan makanan tersebut. Jika tak ada dalil mengatakan haram, maka makan. Itu usul hukum asal dia. Usul bagi masalah pemakanan. Ibadat terbalik. Bab ibadat tak datang dalil kata ada, jangan buat. Sebab anda tak boleh kata, saya tahu cara Allah Ta'ala sayang saya. Cara dia ada lompat 3 kali ketika nak masuk masjid. Ataupun golek-golek. Makcik pun golek juga. Kenapa? Dengan kata kalau golek-golek nanti Allah Ta'ala sayang. Tak boleh. Tak boleh reka. Menyusahkan diri dengan cara tertentu, cuba untuk sakitkan badan dengan cara tertentu untuk mendapat keridhaan Allah Ta'ala, memayahkan diri dengan cara tertentu, takkan boleh mencapai. Kerana itu adalah ibadat. Adapun masalah akhlak, masalah makanan, ia adalah benda yang makanlah apa saja kecuali datang syarak kata haram. Mana makanlah selagi mana nak makan. Nak makan apa? Bijirin ni ke? Makan kelopak bunga. Kan kelopak bunga kan? Makan kelopak bunga. Tak, letih bunga. Makan kan? Biar lunak makan. Okay, jadi kita kata benda-benda tadi kan, kita kata macam bunga makan. Makanlah, masalah dia. Orang Melayu makan bunga kantan, bunga juga tu. Kan? Jadi sememangnya memang pemakanan tu berbeza dengan masalah ibadat. Dan juga begitu dengan masalah maruah. Masalah abda', kemaluan. Dia hukum asal adalah haram kecuali datang syarak kata ini halal. Dia tak ada macam kahwinlah cara apa saja kamu nak. Terbalik. Bab itu tak boleh. Asal pada masalah maruah dan juga kemaluan adalah haram kecuali datang syarak mengatakan ia adalah halal. Dia sama macam bab ibadat tadi. Tak boleh langsung, tak boleh cuit, tak boleh tengok, tak boleh pegang, tak boleh sentuh kecuali syarak kata boleh. Dia sama macam ibadat. Ibadat kata ibadat dan ibadat takkan dapat dekat diri Tuhan kecuali apa yang Nabi tunjukkan. Bab makanan lain. Bab makanan, makanlah apa nak kecuali datang dalil kata haram. Itu konsep dia. Okey. Dan jadi kerana ini berfirman Allah Taala dalam surah Al-An'am 119. Al-An'am 119 Allah Taala nyatakan, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma tarirtum ilaihi." Dan sungguh Allah Taala telah perincikan untuk kamu apa yang diharam ke atas kamu kecuali apa yang kamu terdesak kepadanya. Maksudnya kamu terdesak barulah jadi halal semua sekali. Tapi dari konsep dia mana makanan tadi kan, makanan tadi takkan asal dia dah diperincikan mana haram mana halal. Sebab ni berkenaan dengan tajuk kisah Adam AS dalam syurga, Allah Ta'ala sekat dia makan satu pokok je. Satu pokok saja jangan dekat, lain tak ada masalah. So Allah Ta'ala berikan dengan exact arahan. Macam mana Adam diberikan ujian, macam tu ujian kita pemakanan. Memang kita takkan kita boleh kata ini halal kecuali ini haram kecuali datang dalil mengatakan dia haram. Mana asal syurga tu makanlah semua kecuali satu. Jadi dunia ni benda semua halal kecuali makanan semua halal kecuali satu. Macam boleh unggis benda ni, unggis lah. Kalau kau rasa banyak makan ni kenyang kan,
Yelah, benda mudarat jangan buat lah. Cuma nak ceritakan kalau dia tak makan daging tak boleh kenyang. Doktor dah confirmkan, makan kaca baru dia sihat. Dia ni tak boleh makan daging, kena makan kaca. Gigit kaca, gigit baru dah sihat. Makanlah, tak ada masalah. Faham tak? Konsep dia berbeza. Pasal bab makanan semuanya halal, kecuali datang syarat mengatakan dia haram. Okey. Jadi dan dikata telah datang perkara ini, dan tajuk masalah perincian itu menangkumi pada 3 perkara. Pertama, yang dinaskan oleh syarak ke atas dia adalah halal, boleh dimakan. Kedua, dinaskan ke atas pengharamannya. Ketiga, didiamkan oleh syarak mengenainya. Okey, jadi telah menjelaskan Nabi SAW perkara tersebut dengan sabda baginda. Baginda bersabda, "Innallaha faradal faraidha." Allah telah menentukan kefarduan. Fala tudayyuha, maka jangan kalian mengabaikannya. Wa hadda hududa, dan dia letakkan batasan-batasan. Fala ta'taduha, yang kalian melampauinya. Wa harrama asya'a, dan diharamkan benda-benda tertentu. Fala tantahikuha, janganlah kalian melakukannya, ataupun kita panggil melaksanakannya, ataupun kalau makan, kalau buat jangan buat. Benda diharamkan jangan buat. Wasakata an asya'a rahmatan lakum, dan dia diamkan benda-benda tertentu kerana belas kasihan kepada kamu. Min ghairi nisyan, dengan tanpa kelupaan, bukan lupa. Memang saja Allah Ta'ala biarkan. Fala tabahathu anha, jangan kalian mencari-cari mengenainya. Dia diamkan, maka jangan kalian mencari. So itu cara Allah Ta'ala letakkan. Baik. Jadi hari itu kita berhenti sampai situ, dan hari ini kita sambung nak menceritakan berkenaan apakah binatang yang pertama dihalalkan untuk kita makan. Okey. Al-mas'alatu tsaniyatu, masalah kedua. Ma nassa syari'u ala hillihi wa ibahatihi. Apa yang syarak, apa yang dinaskan oleh syariat, itu Allah Ta'ala yang berletak syariat, ala hillihi, ke atas kehalalannya, wa ibahatihi, dan juga keharusannya untuk dimakan. Wal aslu fi dhalika al-qa'idah. Dan dia kata yang asal pada perkara tersebut, wal qa'idah, dia menjadi qa'idah dalam perkara ini, anna kulla ta'amin tahirin la madarrata fihi fa innahu mubah. Bahawa setiap makanan yang bersih, yang tidak kemudaratan padanya, maka dia adalah halal. Apa saja makanan yang bersih, yang tidak ada mudarat padanya, maka dia adalah halal. Dan wal at'imah al mubahah ana ala nau'ain. Makanan yang halal kita makan ni di atas 2 bentuk. Pertama, hayawanat, berbentuk apa? Binatang. Kedua, nabatat, tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan tadi kalau hubub, seperti apa? Biji-bijirin, gandum, beras, padi. Padi dengan beras sama kan? Gandum, benda lagi lah. Orang lain banyak bendanya. Kalau dekat belah Mexico tu jagung. Jagung tu kan dia ambil, dia simpan, dia tahan simpan, dia buat, dia tumbuk lah sekali, dia jadikan dia jadikan tepung, kemudian dia jadikan lempeng. Yang tortilla tu kan, dia bukan tepung biasa tu tak? Orang makan di kedai tu kan, bukan yang dah siap tu. Tepung jagung tu. Jagung tu dikisar. Jadi itu cara dia makan. Mana itu simpanan, dia simpan gantung tu, simpan. Kan ada kalau belah sana tu ada bur, ada qamh kan, dia orang ada binatang banyak bijirin. So bijirin, wasimar, dan juga buah-buahan. Tembikainya, apple-nya dan sebagainya, makanlah. Okay, itu bentuk tumbuhan. Itu berkenaan tumbuhan. Wal hayawanat ala nau'ain. Dan hayawan pula di atas 2 bentuk. Okey, kita sebut tadi kenapa berkenaan bijirin kita tak bincang sangat. Sebab bijirin semuanya halal. Kecuali anda yang menjadikan dia menyebabkan dia rosak. Contoh anda simpan jadikan dia memabukkan, maka salahlah. Atau buah-buahan macam tu juga. Buah-buahan, nak makan buah-buahan, makanlah. Buah rambutan ke, durian ke, makanlah. Tak timbul tajuk kat situ, ini durian halal, ini durian haram. Dia tak akan jadi haram. Tak ada certified kan, halal jakim. Kalau itu lawak lah kalau kita halal jakim. Dia ada jadi kes dekat Yaman kan. Nak cerita, kerana negara barat ni punya jahil tentang Islam, tak tahu apa benda kan, disembelih di atas ikut cara syarak kan. So dia jual ayam, logik lah, chop dubiha atau dia kata syar'iyah, mana disembelih dengan cara ikut syarak Islam. Tiba-tiba dia jual laici dan tin pun disembelih di atas cara Islam. Menunjukkan memang jahat lah, dia orang tak tahu benda pun orang buat sebenarnya. Ayam Perancis lah, ayam daripada Brazil lah datang masuk tanah Arab kan. Kalau orang Arab ni dia buat tak tahu je kan. Sikit lah, saya agak dubious sikit benda, ada rasa benda yang kurang senang sikit. Sebab kadang-kadang binatang yang disembelih dengan cara yang bukan Islam ni, kita boleh kenal sebenarnya. Tengok daging tu lebam,
ayam nampak lebam, maksud dia maksud dia bukan sebenarnya cari Islam itu. Normally macam tu. Dia lebam, nampak lebam. Pasal bila yang lebam tu darah. Binatang tu kalau sembelih dengan cara Islam, dia akan keluar semua darah dia. Tak ada tinggalan darah dia kecuali dalam tulang atau dalam daging sikit je. Takkan membengkak pada kulit. Kalau kita ambil ayam tu nampak warna kelabu sikit kan, warna merah pelik kan, warna bengkak. Jangan beli. Itu cara yang ini kawan apa, ada orang dari kedutaan Malaysia dulu cerita, dia duduk kat Vietnam. Dia ambil ayam, disembelih, nak bersihkan dia pergi pasar. Lepas tu ketika nak sembelih, nak bersihkan tu kan, dia pergi kat pasar. Orang kat sana nampak ayam dia dengan ayam yang diorang jual kat pasar. Ayam dia putih. Ayam yang jual kat pasar tu dia macam pecah darah, tahu tak, pecah darah. Ayam biasa tuan-tuan buat takkan jadi macam tu. Kecuali ayam laga tu baru lepas belaga, baru jadi macam tu kan. Tuan-tuan boleh yang laga kan, laga kemudian tuan-tuan sembelih. Memang akan lebam lah badan dia. Tapi kalau kata ayam biasa takkan lebam. Kecuali salah sembelih. Ini konsep yang kena faham. Nanti kita bincang tentang sembelih tu, kita bincang secara detail. Jadi secara asalnya memang binatang apa, kalau anda kata ayam yang disembelih dengan cara Islam tadi, memang kita nampak sebenarnya bila tengok ayam daripada Perancis, daripada Brazil kan, tengok macam color tu lain macam. Dalam plastik kita nampak lebam dah. Plastik dibalut plastik. Dalam plastik tu kita nampak dah dekat luar tu lebam. Kadang-kadang orang Arab dia macam tak perasan sangat, dia buat tak tahu je. Ada orang macam tu lah, dia tak nampak, tak tahu, dah cop halal makan je. Diam. Jangan tanya. Perangai kita orang Melayu tanya. Kaum Melayu kita kan lebih sufi banding orang Arab. lebih menjaga makanan. Tu sebab kenapa kita ni kadang-kadang kononnya bersih sangat hati, tu masalah dia. Satu dia salah. Apa? Ignorance is a bliss, Ustaz. Ignorance is a bliss, tapi tengok keadaan dia. Kalau dah nampak bukti dan tanda, jangan buat. Contoh macam nampak dah kedai tu memang jual arak, duduk juga, saya minum Coca-Cola je. Jangan, itu bukan ignorance macam tu. It's not a bliss. Kita tahu tempat berkenaan ada maksiat, jangan masuklah. Masuk yang tu pun saya tahu, ayat itu tak boleh timbul. Memang ada peringkat awal ya, tapi bukan menjadi hukum syarak untuk seorang tu lepas semua hukum hanya kerana tak tahu. Kenapa lepas? Tak tahu. Kenapa parking sini? Mana saya tahu? Agak cerita kan, sometimes memang betul lah, tapi kadang-kadang dia alasan saja. Cuma dalam syarat tadi benda nyata kita tak ada kan, keluaran siapa? Simple je, keluaran siapa? Habis itu je. Kalau dia kata Muslim, dah jalan. Jangan fikir, tapi kalau jangan. Start kita kalau tapi dah habis. Dia contohnya hadis takaluf yang pelam yang Umar tanya pasal tak nampak. Yang ini kata tahu datang daripada orang bukan Islam. Tiba-tiba kita tak tanya, kenapa? Kalau datang dari Muslim, buat tak tahu. Jalan. Kita nampak kan macam pergi pasar tu, memanglah toke dia Cina. Tapi tukang sembelih belakang tu kita nampak Muslim. Dan okey, jalanlah. Orang tu pegang bismillahirrahmanirrahim, campak dia disembelih kan. Tak ada masalah. Yang penting tadi kita nampak siapa dah cukup. Jangan macam apik ni bagi makan apa? Dia makan ni itik dia ni bulat-bulat ni badan makan apa? Dedak biasa ke dedak luar biasa? Apakah isi luar biasa tadi? Start ini masalah. Itu yang kita kata ignorance yang iblis sampai kat situ. Maksud dia benda tu kita tak boleh tanya. Saya ingat dulu ada kes PP, Persatuan Penghuni Islam Malaysia. Okey, PPIM. Okey. Diorang bagus. Saya memang puji kerja diorang. Dan pernah sekali ketika tahun 2008 ke 2007, 2008 kot. Ke 2007. 8 ke 7? 2007 kot. Okey. Saya dengan kawan-kawan kita buat satu program dekat Kelantan, pameran mukjizat Al-Quran. Kita buat poster, PowerPoint dan sebagainya, tayangan video kan. Tapi kita orang yang paling banyak boleh letak bahan. Dia nak letak sekian, panggil lah PPIM untuk membuat presentation yang datang dari geologi, datang daripada USM, nak bawa janin kecil kan, tunjukkan kejadian manusia kan. Tapi kita bawa lah ayat Quran dan sebagainya untuk letakkan supaya presentation tu ni sikit. Tapi okey, ketika buat program tersebut, mula mesyuarat PPIM. Diorang hadir sama, duduk sama dan sebagainya. Dia cerita lah. Dia orang seronok cerita. Dia kata sebenarnya makanan kita makan ni, ayam kita makan 1 kilo. Ayam betul tu 400 gram je. 600 gram tu bukan ayam. Okey, saya baca tajuk ni pasal memang kita sebut itu kan, binatang yang kita makan ni kita makan daging lembu. Masuk badan kita, diproses, diuraikan, dia masuk badan kita sebagai protein. Protein tu protein kita. After dia masuk dalam saluran darah kita, tidak ada lembu lagi.
Doktor betul-betul cek, oh awak makan lembu tadi Doktor tak boleh cek dengan darah kita dia makan lembu. Bau mulut kita je. Kan bau nasi Arab. Awak makan nasi Arab tadi Okey. Tapi darah kita takkan ada trace berkenaan dengan makanan kita. Daging apa kita makan tadi tak ada trace kat situ. Tak ada dalam darah ni, oh ni lembu ni, tak ada. Sebab once masuk badan kita, asid badan kita uraikan di dalam pankreas kita dan usus kita, dia tidak lagi lembu. Pisang masuk perut kita, dia bukan pisang dah. Dia masuk badan dalam darah kita, dia jadi adli. Pisang, adli. Tak, ini cara Allah Ta'ala jadikan alam ni macam tu. Anda makan apa, dia jadi diri anda. Tapi kajian terbaru mendapati binatang-binatang buas macam harimau, singa, sebagainya kan, termasuk babi, kalau anda makan, dia jadi sebahagian diri anda, tapi masih dengan kekal DNA dia. Maksud dia boleh cek balik, jumpa babi dalam tu. Dia takkan, kalau makan rimau, ada rimau. Okey, sebab di sini pasal dia orang pertama asal difikir sebagai teori. Sebab orang yang tak makan babi asal tak boleh kena sesama babi. Sesama babi punya kena pada orang makan babi. Originally takkan boleh kena. Tapi bila orang makan babi, dia dah ada DNA babi, sesama tak boleh pindah kat dia. Daripada dia lah mutation berlaku, boleh pindah pada manusia yang lain. Itu cara pemindahan dia. Originally sesama babi, H1N1, H1NZ, bla bla bla, kan, takkan boleh kena manusia. Awak peluklah babi tu macam mana pun takkan boleh kena. Sebab anda tidak ada DNA babi. Mana benda tak pindah kena DNA babi. Tapi bila makan babi, dia start pindah pada manusia. So daripada manusia ni tadi, barulah dia akan boleh mutate, boleh tukar manusia lain. Dia environment macam ada bawah ni, saya tengok dalam majalah 3. Dia tayang berkenaan dengan kambing, kambing pakcik beli kambing tu kan. Dia boleh ambil kambing daripada kawasan Afrika. Tapi dia adaptasikan sampai boleh tinggal di Malaysia. Kalau siapa nak beli kambing, ambil daripada dia, benih yang dah disiap. Kalau ambil daripada Afrika balik, susah nak tukar cara makan. Adaptasi tu berlaku. Mana dah pindah pada tempat ladang dia sesuaikan dengan cara pemakanan di Malaysia. Lalu kambing dia boleh makan apa kat Malaysia dah. Jika tidak, kambing datang straight daripada Afrika datang ke Malaysia, dia akan mati. Takkan tahan. Okay, maksudnya adaptasi. Macam tu virus tadi, dia dah pindah pada orang, so dia dah boleh pergi pada orang pula. Faham tak? Jadi secara asalnya dia kata itu asas. Binatang-binatang yang kita yang buas ni tadi, dia masuk badan manusia, dia tak jadi manusia. Dia boleh sebahagian. Jadi ketika bincang tajuk ni, dia kata ayam sekilo hanya 400 gram tu saja ayam. 600 lagi bukan, dia kata. Okey, alasan dia nak trace kat sini pasal apa? Dia kata bila diorang kata kan ada dikeluarkan, kan sekiranya usus babi ke apa, bahagian babi tadi dipanaskan dengan suhu yang tinggi, lalu dia akan bertukar kepada bahan baru, dijadikan kompos dan dijadikan dedak ayam, makanan ayam. Itu sebab kenapa ayam tu tadi tidak ada badan dia, separuh tu bukan ayam, kata diorang. Saya happy dengan diorang datang macam tu. Diorang cerita berkenaan dengan sembelihan Islam, bukan Islam. Sepatutnya kalau benda tu dia sebut, doktor ini kawan kami di UPM, doktor ini kawan kami di USM, dia sebut kata apa buat. Tapi problem dia, saya kata barang tak ada tak? Cerita semua boleh. Kawan saya semalam minum air ni, sihat terus, tak payah dah apa ni, jalan kaki, dia terbang je kan. Maksud dia, kita boleh cerita. Soalan sekarang barang mana? Pasal manusia, bila kita sebut mukjizat atau kemukjizatan syariat Islam, anda kena tunjukkan. Bila anda kata Islam itu adalah rahmat, Islam itu adalah keamanan, statistik ada. Jenayah yang berlaku di negara Arab untuk satu tahun sama dengan 1 jam di New York. Ini statistik, tak boleh lari. Umat Islam ada bangsa paling tenang. Tengok Jepun dan sebagainya, kes paling tinggi bunuh diri, Korea. Arab tadi dengan miskin-miskin, cukup makan tak cukup, tak bunuh diri. Yang Korea cukup makan, bunuh diri. Kita ada statistik. So once kita letak benda macam ni, kita tunjukkan ayam Muslim sembelih, ayam tak Islam boleh syariat Islam. Kena tunjuk barang. Saya katalah kita orang kan jenis pasal kita orang di antara yang beri konsult tajuk sebut. Jadi diorang kita bukan sekat cara mereka sampaikan, bagus. Sebut doktor sekian kata sekian, doktor sekian kata sekian, it's good. Tapi barang dia mana? Tunjukkan gambar. Paling kurang kalau tak ada barang betul, tunjukkan gambar. At least video ke, supaya tunjukkan mana. Kan banyak uji kaji tadi. Bukan cerita semua boleh.
Everybody can tell story kan. Orang bukan Islam berkata kami pun ada cerita best. Tapi sekarang kita kata Islam itu benar. Tunjukkan barang tu. Lepas tu tiba-tiba kan, dia dah tarik diri. Dia tarik diri, dia tak buat. Yang ada hari tu Jabatan Geologi. Tapi geologi buat apa entah. USM lah banyak. USM banyak sumbang barang. Yang apa, Yayasan Restu letak Quran. Replika batu bersurat. Yayasan Restu tak hantar barang. So diorang nak letak benda hari tu. Jadi lawak cerita dia. Jadi seronok berkenaan tajuk. Memang diorang sebut tu. Saya faham dia cakap, dia kata sekilo ayam. Pasal ayam tu dalam masa 2 minggu. Boom. Kan? Ayam tu daripada besar ni. Besar ni. Jadi besar ni. Dalam masa 2 minggu. Memanglah kita macam, apa hal? Kan, hormon, apa benda di-inject sebagainya, benda main peranan. Betul. Saya tak nafikan. Tapi soalan sekarang kita nak tanya, barang tunjuk. Cerita semua orang boleh. Dan cerita semua orang boleh cerita. Saya masalah barang kena tunjuk. Dan saya faham bila dia kata ayam itu bukan keseluruhan ayam. Sebab bahagian pesat, sebab tahu. Bila pasal babi dan juga harimau, binatang buas ni, dia ada karakteristik. Dia masuk badan binatang yang makan, dia takkan jadi benda lain. Dia akan jadi masih kekal sebagai binatang tersebut. Dia ada buku kecil dekat Sabah Islam Media jual. The Prohibition of Pork. Dia buku tu kecil je, baca. Dalam buku tu ada terangkan tajuk ni. Dan saya baca dulu benda tu, dia cerita saya faham. Cuma masalah barang. Nak cerita kat orang kampung, ini tengok apa jadi pakcik, kalau semua dia cari Islam macam mana. Tunjuk gambar, baru betul. Kan? Bukti kan, pasal benda tu penting. Bukti tu penting. Jika tidak, benda tu semua orang boleh cerita. Okey. Jadi secara asalnya, binatang apa yang kita sebut tadi, binatang yang kita sembelih cari Islam dan sebagainya, memang ada perbezaan. Bila kita tengok barang tu, kita perhatikan, nampak lebam, jangan ambil. Normally masa dia sembelih tak sempurna. Pasal penyembelihan sempurna akan bersih. Daging binatang lembu yang kita sembelih dengan bersih. So dia buang darah tu dah keluar habis dah. Satu cara kenapa ada teknik penyembelihan tadi yang menyebabkan darah tu akan keluar dengan habis. Kenapa tak dipotong terus kepala pancung cok gitu? Kenapa tak? Kenapa perlu disembelih dari sini ke sini? Kenapa dengan segera kan? Bila binatang tu menggelupur, disuruh dilepaskan. Kenapa? Sebab benda tadi ada kaedah dan sebab. Yang mana kita kata, memang dia kata dia panggil complete bleeding. Kita nak bagi bleeding, mana binatang tu bleed dengan sehabis-habisnya. Lepas tu kat situ akan keluarlah semua kotoran dari badan dia. Tinggal daging dia yang bersih saja. Mana lain habis keluar. Tak ada dah tinggal. Itu konteksnya. Dan daging tu akan tahan lama. Once kena air, baru dia busuk. Tak kena air gantung. Macam dia Aman, kawan saya dia sembelih kambing kan. Kita tahu rumah dia, tu letakkan daging tu. Tak betul ais tak ada. Tu letak mana? Dia gantung. Dia gantung je. Besok ambil makan lagi. Selesai ambil. Tak busuk. Dia busuk bila apa tahu? Start kita sentuh dengan kita contamination daripada tangan kita. Kita terpegang korek hidung, pegang tangging tu kan. Kita yang gatal pegang atau kenakan air, dia akan rosak. Kalau anda kata anda nak simpan daging lama, jangan kenakan air. Kena air je dia busuk cepat. Dia akan busuk dengan cepat. Pasal mikroorganisma ataupun bakteria daripada air tu dia akan masuk ke situ. Dia buang dah, tak ada dah. Darah dia keluar. Kalau darah dia ada, dia akan busuk cepat. Dia akan busuk dengan cepat. So itu konteks yang berlaku. Okey, baik. Jadi haiwan, kalau bentuk makanan ada dua, tumbuhan dengan haiwan. Tumbuhan, biji-bijirin, buah-buahan. Bagaimana akar pokok pun Acik lah sebut akar pokok kan. Macam potato kan akar pokok. Dia duduk di akar. Carrot, akar pokok. So semua tu duduk di dalam tanah. Yang ada yang tu daun je, batang dia. So anyway kita sebutlah biji yang biasa jadi makanan adalah bijirin dan juga buah-buahan dia. Okey. Dan juga haiwan pula ada dua jenis. Satu barriyah, satu bahriyah. Barriyah bukan bariyah. Kalau bariyah tu dia makhluk. Kan? Khairul bariyah, syarrul bariyah. Khairun sebaik-baik. Ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Dan surah yang paling orang Islam kita Malaysia ni hafal tapi tak pernah ingat. Surah Al-Bayyinah. Saya test sekarang nak. Mesti gagal. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Nanti dia akan circle. Sampai satu ayat tu kan dia pusing-pusing, dia tak keluar-keluar. Ulaika hum dia pasal dua kali diulang. Dia innal ladzina kafaru, kemudian innal ladzina amanu. Dia ada ulaika hum khairul bariyah yang pada pertama, yang kedua ulaika hum syarrul bariyah pada yang pertama. Jadi bariyah ciptaan.
makhluk. Tapi kalau kata barriyah, bar, maksud dia darat. Ada sabdu kat ra. Bukan sekat ya. Barriyah. Bar wa bahriyah, dan juga lautan. Bahar. Lautan atau air. Pasal bahr ini sering dilafazkan bukan hanya setakat laut. Dilafazkan juga kepada kawasan yang air banyak. Sungai yang air banyak, yang dipanggil sebagai bahr. Pasal orang yang ada ilmunya banyak dipanggil bahr. Bahrun, bahar. Baik, pertama, awalan al-hayawanul bahri. Haiwan-haiwan bahri, lautan ataupun air. Wahwa, dan dia adalah kullu hayawanin, setiap haiwan la ya'ishu illa fil bahr, yang tidak tinggal kecuali dalam air sahaja. Tak boleh tinggal kecuali dalam air saja. Kasamaki, seperti ikan. Bi anwa'ihi al-mukhtalifah, dengan bentuk-bentuknya berbagai, yang panjang, yang pendek, yang besar, yang kecil, yang tak nampak kat mata, yang nampak kat mata, semua sekali lah. Okey? Mana ikan dan segala bentuk rupa dia. Tak ada ikan rupa manusia haram. Tak ada. Dia tak kira. Dia asal dia ikan je. Dia spesies ikan, bentuk rupa mana sekalipun halal. Ikan todak ke, ikan apa ke, ikan tuna ke, ikan sekian ke. Ikan tuna, seriously, besar. Tuna kan tuna yang orang buat nasi dagang tu kecil. Tu anak tuna. Tuna betul tu 2 meter. Paling itu mula dia nak besar. 2 meter. Seriously, besar gila. Kan ikan tuna. Tahu lah kan, pergi Sushi King kan, orang kata Sushi King boleh makan kan. Memang kita makan kat benda macam tu pun. Jadi benda tu tadi kata apa, ikan ni sebenarnya besar kecil tak kira. Ada orang Melayu kita ni kata ikan besar tak boleh makan sebab makan orang. Siapa kata? Selagi mana tak tahu benda makan je. Yang maksud dia tak ada. Kecuali kita nampak dia makan benda kotor tu, baru timbul tajuk. Nanti kita akan belajar berkenaan contohnya binatang yang makan najis. Dipanggil sebagai Jallalah, binatang yang makan najis. Itu ada hukum lain, nanti kita bincangkan. Baik. Jadi dia kata itu kasamaki wa bi anwa'il mukhtalifah, seperti ikan dan juga dengan segala bentuknya yang berbagai. Wa kadza ghairuhu, dan demikian juga selainnya min hayawanatil bahri, daripada apa? Binatang-binatang lautan. Semua sekali adalah halal. Ketamnya, udangnya, sotongnya, kan gamatnya lah kan. Gamatnya, apa lagi? Timun lautnya, benda dah apa dekat darat tu, illa kecuali ma fihi summun, apa yang ada dalamnya apa? Racun. Anything ada racun, kan confirm lah benda racun, jangan makan lah. Fa innahu yuhramu lid-darar, kerana dia diharamkan kerana kemudaratan dia, bukan sebab racun dia. Macam kalau kita ikan apa, orang Jepun pakai ikan fugu, ikan buntal kan. Ikan buntal kan, yang kembung tu kan. Jadi kalau dia pandai nak potong dan menyebabkan orang makan tak mati, makanlah. Cuma dia kata kalau salah makan, kat situ juga mati. Ada lisens. Orang yang uruskan fugu tu. Yelah, tapi kalau hari tu dia gaduh dengan bini dia, mana dia tahu? Dia gaduh dengan bini dia, datang potong kan. Lepas tu dia buat kita makan, rupanya ada racun dah masuk, mati. Mana tahu? Itu ada cerita juga. Macam dia sebenarnya bukan setakat tu. Macam belangkas. Belangkas pun ada. Dia kadang kata orang tu tak bersih kangen betul, makan, mabuk maksud dia pening kepala. Pasal dia ada sikit racun dia termasuk dalam telur tersebut. Makan telur apa, belangkas kan. Boleh makan lah. Maksud dia apa saja yang binatang itu, kecuali ada racun, dan kerana ia diharamkan kerana apa? Kemudaratan yang ada. Bukan sebab dia ni apa tak elok ke tak. Kalau anda kata tak ada kemudaratan, tak ada racun, makan. Okey. Wa kadza, demikian juga. Bila saya sebut macam ni, tak ada saya pun nak tanya penyu. tak ada tak apa jalan. Wa kadza, dan demikian. Yuhramu min ta'amil bahri, diharamkan dari makanan-makanan lautan ni, atau air, makanan mustakhbathan, apa yang dianggap kotor, dianggap dia tidak disukai. Wa mustakzaran, dan dianggap sebagai kotor. Dia mustakzar, mana dianggap keji dan juga dianggap kotor. Buaya mazhab Syafi'i sebenarnya. Mazhab Malik, Ahmad, Abu Hanifah dan lain kata halal. Penyu halal. Itu sebab kenapa kita makan telur dia. Sebenarnya orang mazhab Syafi'i Malaysia je yang timbulkan tajuk dua alam. Sebab sebenarnya penyu tu tak bukan dua alam pun. Bahkan orang mazhab Syafi'i di Maldives makan penyu.
boleh makan. Tahu tak? Kalau ni kata ni ada zikir seorang pensyarah dekat UIM. Yang cerita ni anak saudara saya. Bukan anak saya, anak saudara abang ipar saya. Dia cerita. Dia kata pensyarah tu kata, penyu haram makan sebab dua alam. Sekali student dia, saya mesti angkat tangan. Habis tu telur dia kenapa kita makan? Telur dia sebab alal fitrah, di atas kebersihan, boleh makan lagi. Lepas tu dia orang angkat tangan. Dia kata buaya dia dah hilang. Dia hilang hujah dah. Itu sebab jangan gatal buka benda yang tak boleh tahu. Sebenarnya bukan sebab tu. Pasal kita dekat Malaysia ni, kita anggap tak nak makan, tu je. Ada benda kita tak nak makan, cakap tak nak makan, tapi nak kata haram tak boleh. So perlukan pada dalil. Dan bahkan binatang dua alam ni, tajuk dua alam timbul sebab ni. Ni cerita dia. Tak, bukan binatang yang haram dibunuh, haram makan. Tak habis lagi cerita dia. Yang tu bukan masalah haram bunuh. Kan? Maksud, kalau katak lain cerita. Yang ni bukan katak. Ni penyu. Dan tu kenapa kalian kata anda makan tu kan? Apa ni saya cerita sekarang. Tajuk dua alam ni timbul ketika perbahasan berkenaan dengan bila kita bincang nanti tentang tajuk binatang yang mati lemas. Binatang mati lemas. Kita mati kena pukul, mati jatuh daripada tingkat tingginya, mati kena gigit dengan binatang buas, mati terjun sungai dia mati. Kita kejar dia mati. Dia dulu mati. Okey, binatang tak makan. Binatang itu panggil, maksud dia binatang darat, mati di air dipanggil bangkai darat. Faham tak? Binatang darat mati di air dianggap kekal dia sebagai binatang darat. Dianggap dia mati sebagai bangkai. Tapi kalau sekiranya binatang air mati di darat atau mati di air, dia dikira bangkai air, boleh makan. Maksudnya yang ikan terapung, ambil siang makan, tak ada masalah. Faham tak? Nampak seorang terapung ambil makan. Apa ni? Ikan terapung makan, tak ada salah. Maka para sahabat Nabi yang Sahih Muslim, yang dorang makan ikan paus. Tahu cerita ikan paus nak makan? Saya tunjuk hadis ni. Nabi pun makan. Ya. Jos. Tunggu habis lagi, tunggu sekejap, satu persatu. Ini perbahasan yang panjang ni. Tak apa. Memang tapi pasal orang kita suka makan. Ya. Okey. Dalam hadis Nabi SAW, okey, hadis nombor 1935. Bukhari Muslim ada. Tadi saya ambil lafaz Muslim dia biasa lafaz dia agak komplit. Bukhari kadang dia potong sini letak depan. So ni letak depan. Jadi kita baca Muslim. Okey, bukan sebab Muslim lebih sahih berbanding Bukhari, tak. Okey. Dalam hadis ni Jabir bin Abdullah. Okey. Yaqulu berkata, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengutuskan kami. Siapa? Rasulullah SAW. Rasul mengutuskan kami. Wa nahnu 300 rakibin. Ketika itu kami punya berjumlah adalah 300 orang penunggang. Nabi utuskan orang untuk satu tugasan. Okey. Dan mereka tu, jumlah mereka adalah 300 orang. Wa amiruna, dan ketua kami ketika itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Itulah ketua kami ketika itu. Narsudu airan li Quraisyin, untuk kami tunggu, untuk hendak satu kafilah dagangan bagi orang-orang Quraisy. Fa aqamna bis sahili, maka kami pun tunggulah, kami iqamah dekat situ, bermukim di situ, di kawasan pesisir pantai tadi, nisfa syahrin, selama apa? Separuh bulan. Tunggu tak datang. Tapi dan tunggulah. Pasal Nabi suruh tunggu, dia tunggu. Fa asabana ju'an syadidun. Okay, lalu telah menimpa kami kelaparan yang bersangatan. Hatta akalna, sehingga kami makan al-khabata, apa yang gugur daripada pokok jatuh daun ke apa, kami ambil, itulah kami makan. Okey. Fasummiya, lalu dipanggil Al-Jaisha Al-Khabat. Kami ini dipanggil tentera Khabat. Mana tentera yang makan daun yang berjatuh, apa benda-benda jatuh dari pokok. Dia tak ada makanan. Kalau dia sembelih binatang diorang tak ada kenderaan nak balik. Jadi diorang buat apa? Tunggulah. Fa'alqa lana al-bahru, lalu laut telah melemparkan untuk kami
Satu pagi, Nur bangun tidur, tengok nampak apa? Dabatan. Satu binatang, yuqalu laha anbar, dipanggil sebagai ambar, ikan paus. Ikan paus tercampak tepi pantai. Fa'akalna minha, lalu kami makan daripada ambar tadi. Ikan tu bukan orang sembelih, bukan sekian, datang terdampar. Lalu kami makan daripadanya nisfa syahrin, selama setengah bulan. Mana hari tu tunggu dah semua bulan. Tunggu pula 10 bulan lagi. Pasal tunggu. Waddahanna, dan kami apa? Pakai minyak daripadanya. Waddahanna min wadakiha, daripada lemak-lemak ikan tersebut. Hatta sabat ajsamuna, sehingga sampai apa? Badan kami jadi bergisi balik. Tadi kuda keding, dia bergisi balik makan ikan paus. Qala, berkatalah Jabir bin Abdullah, fa akhadha Abu Ubaidah, lalu dia mengambil Abu Ubaidah, ketua tentera tu, dila'an, tulang rusuk, min adla'ihi, daripada tulang rusuk ikan berkenaan, fanasabahu, lalu dia tegakkan tulang rusuk tu. Thumma nazara ila atwali rajulin fil jaishi, kemudian dia bawa mana lelaki paling tinggi di dalam tentera berkenaan. Wa atwali jamalin, dan unta paling tinggi. Mana unta paling tinggi? Letakkan. Jadi letakkan lelaki tu di atas unta paling tinggi. Lalu diletakkan lelaki tersebut di atas unta paling tinggi. Lelaki paling tinggi atau unta paling tinggi. Famarra, lalu dia pun suruh lintas tahta, di bawah apa? Tulang tu. Tulang rusuk tu sebelah, dia lintas, dia kata waqad jalasa fi hajjaj ainihi. Dia duduk sampai lubang mata pun masih lepas lagi. Bukan setakat apa? Tulang rusuk. Lubang mata pun lintas, masih lagi besar. Besar tak besar ikan tu? Lubang mata ikan tu, tadi lepas kat situ, lepas dah. Masuk sampai ke kawasan lubang mata pun masih lagi lepas. Besar. Ikan tu besar, dia makan. Okay, jadi nafar, mana dekat lubang mata dia, itu yang tudang. Lepas tu dalam lubang mata dia, sekumpulan manusia lintas lepas lagi. Lubang mata pun lepas. Okay. Macam lubang mata lepas orang bersama dengan ikan tu. Okay. Ikan paus mata bukan besar sangat, kan? Banding dengan badan dia. Qala berkata Jabir, wa akhrajna min waqbi ainihi. Okay? Dan kami keluarkan, dia kata, dan kami keluarkan min waqbi aini, daripada lubang mata dia, kadza wa kadza kullah wadak, daripada mata dia tadi berbuyung-buyung daripada apa? Daripada lemak. Lubang mata tu diambil, isi berbekas-bekas lemak. Qala wa kana ma'ana jirab, dan kami ada jirab, kami bekas kulit yang diletak dalamnya bekalan makanan. Min tamrin, bertamar. Fakana Abu Ubaidah yu'ti kullu rajulin minna. Dan orang kan kami ni Abu Ubaidah itu Abu Ubaidah beri kepada kami setiap lelaki dekat kami ni qabdatan, satu genggaman. Bagi tahu apa, jadi kata apa? Jadi dia berikan taman macam tu kan. Tapi diisikan dalam tu lagi banyak lagi yang ada. Dari riwayat satu lagi tu memang datang. Mereka balik jumpa Rasulullah SAW dan bertanya Rasulullah SAW apa minta, apa yang mereka dapat, dan Rasulullah makan daripada benda tersebut. Dalam hadis yang sebelumnya, dalam hadis yang 1935, yang Nabi SAW apa telah minta, kata ada tak, lalu diorang pun tunjukkan Rasulullah SAW sebahagian daging tersebut, lalu Rasulullah ambil, Rasulullah makan. Tapi jangan katalah makan ikan paus sunnah. Marah nanti orang-orang yang orang-orang yang apa dipanggil save the planet Captain Planet kan, Captain Planet. Kat laut ni kan? Yang protect ikan paus. Itulah cerita dia pergi halang kapal tangkap. Dia lawan dengan Jepun lah. Greenpeace kan. Marah pula dia kata ustaz ni mengajar untuk makan ikan paus. Pakai lembing tu lah. Habis cerita dia gitulah. Masa dia ketika tu, okey, binatang air mati dalam air atau di darat, dia dianggap bangkai air dan halal. Binatang darat jatuh dalam air atau mati di darat atau mati di air, dia tetap bangkai darat dan dianggap tidak disembelih. Yang air tak payah sembelih. So mati kat mana pun, atau gunung mati ke, tsunami hantar atau bukit, makanlah jumpa, tak ada masalah kan. Masuk rumah kita tu, masuk ikan dalam rumah, tangkap kan, ikan ada lah, makan, tak ada masalah, tak ada timbul tajuk. Tapi soalan sekarang ni, dia kata apa? Kalau ada binatang kat darat dia hidup, kat mati dia hidup, jumpa terapung, nak kata binatang apa? Dia tajuk dia kalau.
Kalau ada binatang dalam air dia hidup, luar air pun dia hidup, tahan nafas sementara tak dikira hidup. Sebab ikan haruan, anda tinggalkan 3-4 jam di atas daratan, dia tak mati tau. Ikan puyuh lama kan? Ikan puyuh lagi lama. Maksudnya kalau kita letak tong kan, dia berayar, kan jumpa dongkang, dia akan jalan. Belut contohnya, kan dia boleh dia akan susur laluan, dia pergi keluar cari air. Tapi bukan maksud dia binatang darat. Tak dianggap dia dua alam pun. Anda pun sebenarnya makhluk dua alam. Dulu time nak membesar, dulu besar dalam perut mak, dalam air. Sekarang ni dalam udara. Tapi anda bukan binatang dua alam. Faham tak? Kita faham macam tu. Masalah proses kehidupan dia, macam penyu tadi membesar di darat, dan menetas di darat, membesar di air, bukan maksud dia binatang dua alam. Sebab kenapa anda makan telur penyu halal? Anda nak makan penyu, anda tak lalu je sebenarnya. Bukan sebab masalah dia haram. Cuma para ulama bahas, adakah kena sembelih? Adakah dia dihukum macam mana ikan, ketuk je terus makan, atau kena sembelih dulu? Dan jumhur kata kena sembelih sebab dia binatang yang banyak darah. Itu je. Konsep dia itu. Jadi masalah halal. Sebab yang tajuk dua alam tadi, dikata kalau binatang air mati dalam air, dianggap sebagai bangkai air, halal makan, tak payah sembelih. Binatang darat mati atas air, dikira binatang darat. Takkan binatang dikira bangkai darat, dan takkan boleh makan, dikira bangkai. Tapi kalau binatang boleh hidup darat, boleh hidup dalam air, mati macam tu, dia kata kalau. Soalan dia adalah kalau. Tak ada pun, makhluknya tak wujud. Mana wujudnya binatang itu? Katak bukan binatang macam tu pun sebenarnya. Dia membesar dalam air, tapi hidup kat darat, dia perlukan air sikit. Dia kan dia kata dia bukan binatang macam tu. Bahkan katak kira binatang darat. Cuma ada larangan bunuh katak. Ni tajuk yang akan timbul nanti. Dianggap kotor. Dianggap kotor dan tidak dikira sebagai benda. Macam bila Allah Ta'ala kenakan kepada Bani Israel, kenakan kepada bangsa Mesir. Bangsa Mesir gangguan pest untuk mengacau mereka. Allah Ta'ala berikan mereka ni katak, kutu, belalang. Belalang halal makan, kutu orang tak makan. Katak orang tak makan, kan? Belalang orang makan. Jadi kita kata secara asalnya ada beza kat situ. Faham tak? Benda tu dianggap pest. Dia anggap orang tak ada macam nampak katak, bagus ni kau katak. Cuma zaman kita sekarang ni, pasal tengok cerita Cinderella dan sebagainya, orang tu ingat kalau dia kata cium katak jadi raja. Kan? Jadi dia nak tengok katak tu, bela katak. Ni ada masyarakat kita ni jahil sikit, dia bela katak. Sebenarnya salah. Katak bukan untuk belaan. Anyway, tajuk dia tadi balik pada asal binatang dua alam tadi, timbul perbahasan dia di atas soalan kalau ada binatang mati dalam air, terapung. Kalau dia binatang darat, kita kira bangkai. Lembu terapung dalam air, bangkai yang tak boleh makan, bangkai darat, pasal tak sembelih. Lembu ke kambing ke rusa, okey. Tapi kalau sekiranya yang terapung itu adalah ikan atau sotong ataupun kerang, ketam sebagainya, kan, maka dia dikira sebagai apa? Binatang air, dan anda boleh ambil dia dan makan. Soalan timbul, kalau binatang yang tak mati dalam air, tak mati di darat, terapung dalam air. Itu soalan kalau. Ada kalau? Mana-mana fake ke Ustaz? Ya, mana-mana fake lah sebenarnya. Itu Mazhab Syafi'i bincang tajuk ni. Dia bincang berkenaan dengan kalau. Kalau ada, macam kes air mustakmal lah, kalau banyak, boleh tak kita beruduk semula dengan air mustakmal tadi? Jawapannya boleh, kalau 2 kolah. Kalau 2 kolah orang kumuh-kumuh, berat gitu, nak ambil uduk ke soalan? Kan ada kan, kita kumpul kawan kita ramai ni kan, semua orang yang taklim lintas depan pintu ni kena ambil uduk. Dan kita tadah air sampai satu ada tong besar. Yang 8 kolah punya saiz kan. Baik, faham. 8 kolah saya tak kata jar air kan, saya cerita kan. Anyway, bila kita kata semua orang air tu kumpul 2 kolah, anda nak ambil tak wuduk? Ni masalah. Seorang buat pun anda macam alamak, tak payahlah kan, nak masuk mulut kita balik. Itu kalau seorang. Kalau 10 orang, memang tak dibuat benda tu, kita tak nak pun. Perbincangan dia adalah kalau dikumpulkan, maka boleh pakai. Kalau soalan anda kumpul tak? Nabi kumpul tak? Sahabat Nabi kumpul tak? Kata kumpul buat apa? Nah, Nabi pakai buang terus kan, gitu. Nanti macam tadah kan.
Dan untuk ambil lagi. Tak, para sahabat ambil untuk berkat lain. Bukan ambil untuk berwuduk sekali lagi. Berebut para sahabat untuk mengambil air wuduk Rasulullah SAW kerana keberkatan, bukan sebab untuk berwuduk semula. Bukan untuk guna wuduk lagi, tak ada dah. Kerana Rasulullah SAW ni suci, bersih, tak ada busuk pun. Itu maksud yang dibincangkan oleh para sahabat berkenaan menceritakan peluh Nabi ke, kan, air liur Nabi ke, kencing Nabi ke dan sebagainya. Untuk cerita Nabi ni bersih, terlampau bersih sangat, tak hancing, tak busuk dan sebagainya. Itu maksud dia. Bukan untuk kita kokak tengkuk Nabi kan, cari mana peluh Nabi dan sebagainya. Itu bukan kerja kita. Anyway, balik pada kisah tadi. Jadi tajuk binatang dua alam tu sebenarnya binatang air tu air lah. Itu je. Apa binatang air? Tak kira ikan jerung dan sebagainya halal makan. Oh, bukan ikan juga dia makan daging. Tak kira. Dia bangkai air. Apa saja bangkai air. Anything yang dalam air tadi halal kita makan. Todak ke, cucuk orang ke, ikan pari, libas orang mati ke, tetap boleh halal makan. Buaya ni masalah dia. Buaya Imam Syafi'i kata tak halal. Alasan dia kerana dia menerkam dengan buas. Adapun dari segi asal tu jumhur para ulama kata, dan Imam Syafi'i dalam qaul qadim dia kata halal. Qaul jadid dia kata haram. Ketika dia pindah Mesir, dia nampak sendiri buaya macam mana, maka dia kata adalah haram. Tu kan? Bukan ada satu hadis lah. Bukan ada satu hadis katakan kalau binatang tu bertaring dan dia macam ikan jos tadi. Kalau saya tunjukkan gambar kancil, abang tahu tak gambar kancil dia taring? Taring yang membunuh lah. Taring membunuh. Bekuf. Pernah tengok tak taring binatang? Soalan saya tanya sini. Pernah tengok tak taring? Pernah tengok tak taring binatang macam apa, unta? Unta ada taring tau, tahu tak? Tak, tapi itu hadis sahih tak? Iyalah hadis sahih. Soalannya unta ada taring juga, tapi tak ada bertajuk macam tu. Taring yang membunuh atau makan. Ikan makan ikan. Ikan makan ikan. Sejak bila kita kata haram pula? Tadi ni soalan, bukan yang cakap. Anda? Ini yang tadi ni soalan. Bukan itu saya jawab. Terkait dengan hadis tadi tu. Ya, saya tahu itu yang saya jawab. Saya ikan makan ikan, sejak bila jadi haram pula? Ikan kan makan ikan. So kenapa bila ikan jadi haram pula? Ikan makan cacing. Sejak bila ikan haram juga? Kalau ikutkan ikan, semua ikan ada taring. Ikan, pegang ikan Oscar ke ikan tetak tangan, tengok luka dah tangan. Ikan toman. Tak payah tunggu ikan jerung. Jadi apa maksud hadis tu? Itu yang disebut kepada binatang buas yang macam harimau, singa dan sebagainya. Bukan kita pergi tala kepada ikan. Nabi tak pernah tala pada ikan. Ikan tu bukan. Nabi tak pernah tala pada ikan. Nabi tak pernah tunjuk pada ikan pun. Oh, itu maksud dia. Itu kalau dia kata ada orang datang ke zaman kita sekarang, dia kata ikan jerung haram sebab itu dia adalah mubtadi'. Pelaku bid'ah paling nombor satu. Pelik. Nabi tak pernah bincang, datang kita bincang. Pasal semua bangkai air halal. Ikan paus dengan besar-besar badan dia, macam ikan apa, paus pembunuh, kan, killer whale, dengan taring yang dia ada. Dia makan ikan paus yang lain, dia makan ikan paus yang lain. Hantarkanlah. Apa masalah dia? Maksud tu yang Nabi masukkan tu binatang darat dia lah, yang buas tu. Dia haram lah. Tak sampai lagi sebenarnya. Dia bertanya apa? Okey. Dia punya tu dah. Jangan, tunggulah kejap lagi. Nanti tak sampai lagi. Orang kata. Okey, tak sampai lagi. Jadi secara asalnya kita binatang yang macam-macam ikan apa saja ikan di lautan tadi. Sama ada dia makan ikan lain ke, ada ikan macam ikan toman, ikan tapah ke, ikan apa lagi yang makan ikan lain, tetap dia halal. Anda tak boleh kata dia haram. Tapi bila masuk pada yang daratan, tajuk lain. Pasal binatang yang daratan tadi anda kena sembelih sebagainya. Binatang dari air tadi tak payah sembelih. Dan jumpa terapung dan sebagainya, akanlah. Tak payah sembelih, tak payah sekian. Tak kira yang tangkap tadi Ahcong ke, Ramasami ke, Josephine ke, benda nama sekalipun makan. Tak ada timbul masalah dia baca bismillah ke tidak. Faham tak? Yang ikan, binatang air tadi semuanya halal. Yang tangkap kerang tadi, siapa tangkap kerang tadi? Apaklah yang cakap, bukannya ni. Tak ada, tak timbul tak halal, tak haram. Pasal benda tadi bukannya berkaitan tajuk masalah, ada perlu penyembelihan. Okey. Dia kata itu. Dan dia kata apa? Demikian diharamkan di makanan lautan apa yang dianggap sebagai apa? Mustakhbas. Mustakhbasan maksudnya dia yang dikata keji atau mustakzan yang kata kotor. Kadifda, seperti apa? Katak. Ma ja'a minan nahyi an qatlihi, berserta dengan katak contohnya, katak, dan berserta dengan larangan bunuh katak. Dia tak fawasik ke apa? Dia fawasik tak fawasik? Dia ke fawasik. Nabi SAW menyatakan dia berzikir apa memuji Allah Ta'ala, namun begitu tak dibenarkan bunuh. Katak tak dibenarkan bunuh. Ayam, walaupun ayam berzikir Allah Ta'ala, kita boleh sembelih. Ayam kan berkokok kerana menampak malaikat dan sebagainya kan. Tak ada hal, ambil sembelih lah kan. Tapi kalau dia kata katak, Nabi tak benarkan. Dengan oleh kerana Nabi larang bunuh katak, maka jangan bunuh katak. Dah habis cerita. Tak ada ruang untuk anda makan katak. Tapi katak ni kan tak ada ruang, sebab Nabi larang bunuh katak. So nak makan macam mana tanpa ni? Hisap
Ambil isap-isap kata jilat tu. Bukan kerja dia. Katak ada racun. Katak ada racun. Tapi anyway, Nabi tak benarkan bunuh. So dengan sebab itu kita kata katak, walaupun dia kata macam ada kawan saya seorang tu, budak Cina. Dia kejar katak lepas daripada balik sekolah. Dekat Padang. Dia kata sedap macam ayam, dia kata. Katak, dia kata. Tak boleh, katak tak boleh makan. Dan dilarang kita membunuh katak. Besar mana katak tersebut pun tak boleh. Tujuan macam dulu masa kelas biologi kita untuk potong katak. Itu tajuk sekarang lah. Sebenarnya kalau ikutkan biologi terbaik kalau nak belajar. Okay, sebenarnya orang-orang yang belajar biologi tadi perlu hadir majlis korban. Tolong sama sembelih binatang korban. Itu dia paling pandai biologi sebenarnya. Mana perut, mana sekian. Katak tu besar mana cotek macam tu kan. Bandingkan dengan dia bukan mamalia. Dia amfibia. Paru dia belah mana dan sebagainya. Dia bernafas ikut kulit. Pelik orang kita ni kan. Dia sibuk. Kalau nak betul, siapa nak tahu biologi, pergi tengok ketika sembelih lembu tu atau kambing tu, time tu lah paling pandai orang nak tahu. Mana ni sendi, mana sekian, mana ni tengkorak, mana paru-paru, mana. Bahkan lagi best pasal binatang-binatang macam apa, lembu atau kambing ni punya 4 perut. Dia 4 perut, bukan 2 perut macam kita, dia 4 perut. Perut dia ada perut besar, dia ada 4 perut. Untuk proses rumput-rumput yang dia makan tu ada 4 perut. Okay. Dia macam kita makan sekali terus lalu kan. Dia tak, dia simpan dulu pada perut besar. Yang perut Genzal kan. Lepas tu ada perut kitab. Dia ada perut dia. Dia perut dia ada segmen-segmen. Macam gitu kan. Bahkan dia masuk dalam yang besar tadi. Pasal sebenarnya kita nak menguraikan rumput tu punya protein. Badan kita, badan mana-mana makhluk tak boleh nak buat. Hanya binatang yang perut 4 ni boleh. Dia masuk dalam perut, simpan banyak-banyak. Kemudian ada bakteria akan uraikan. Kemudian dia luahkan balik, kunyah sekali lagi. Itu kadang kita nampak lembu atau kambing tu dia mengunyah. Tak pakai rumput tapi dia mengunyah. Sebab dia keluarkan di perut besar tadi, masuk balik ke mulut. Kunyah, telan kali kedua, masuk perut yang berikutnya. Itu yang membolehkan dia untuk menguraikan protein daripada rumput tadi. Anda minum jus rumput tak jadi apa. Jangan perasan. Bagus jus rumput ni pasal anda bukan lembu. Okey. Baik. Wal katimsah, dan demikian juga seperti apa? Buaya. Saya kata buaya kan. Mazhab Maliki kata halal pasal mereka tak apa dianggap sebagai binatang air. Makruh lah. Ha? Makruh. Dia kata makruh je boleh makan. Bahkan dekat Sungai Nil kalau kata anda pergi Sudan, buaya ada tapi buaya tak kejar orang. Sebab buaya takut dari orang. Okey, buaya katimsah. Mazhab Syafi'i dan juga jumhur dan lain kebanyakan mengatakan dia adalah haram. Katimsah seperti apa? Buaya. Dia binatang air tapi dia dikira haram. Likaunihi mustakhbathan, kerana dia dianggap sebagai apa? Kotor. Kan keji. Li'annahu pasal dia makan bangkai. Kan dia biasa buaya dia tak ada gigi, dia tak boleh nak kisar. So biasanya dia akan bunuh benda yang dia bunuh. Kemudian dia akan lemaskan, kemudian dia biarkan sampai busuk. Lepas dah busuk baru dia datang dekat, dia akan koyakkan sikit-sikit, telan, sikit-sikit telan. Dia telan macam tu je. Diperap dulu lah. Mana dah bangkai tu dah mula reput baru dia makan. Kat dasar dia dah. Okey. Dan kemudian dia kata apa? Wali anna lahu naban yaftarisu bi, kerana dia ada apa? Taring yang dia memburu dengannya. Maka dia dikira sebagai binatang yang tak boleh makan. Adapun macam kita kata jerung tadi tu tak termasuk, macam pasal dia bukan makan benda yang kotor dan sebagainya. Makan ikan. Biasalah ikan makan ikan. Ikan makan orang kerana orang terjun kat situ. Kalau orang tak terjun, ikan tak makan orang. Pasal ikan makan ikan tak menjadi tajuk. Ikan makan ikan juga tak menjadi tajuk. Pasal ikan makan ikan tu biasa. Maka tak jadi ikan macam ikan bawal kan. Pun makan juga ikan kecil. So adakah dia menggigit tadi menjadikan dia haram? Tak. Kerana memburu dengan gigi dia kan, nak kejar gigi. Tak haram. Kerana dia bukan yang binatang darat yang bersifat yang dimaksudkan dengan mempunyai apa? Sibak, binatang buas yang mempunyai taring. Okey. Dan dia kata apa? Kenapa kita kata dia benda ni adalah haram? Yang kita sebut dua perkara tadi, katak dan juga buaya, walaupun dia binatang air kan, tinggal di air. Li umumi qaulihi ta'ala, kerana umum firman Allah Taala, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan dia Allah Taala mengharamkan ke atas mereka benda-benda yang kotor, benda-benda yang keji. Itu dalam surah A'raf ayat yang ke-157. Okey, kemudian sebut lagi, wa yazuzu aklu al-hayawanil bahri, dan harus boleh untuk memakan binatang-binatang air ni, binatang lautan atau air ni, sawaun, sama tak kira sama ada sadahu muslimun aw ghairuhu. Sadahu muslimun aw ghairuhu. Sama ada dia diburu
yang dapatkan binatang tadi adalah seorang Muslim ataupun tidak, dengan jala ke, dengan joran ke, dan apa saja, semua sekali boleh dimakan. Wasawaun, dan sama saja, tak kira kana lahu syabah. Okey, dia ada rupa yang serupa dengan dia. Di mana? Di daratan. Macam kita ikan tu muka macam orang, ikan tu macam makan lembu. Tak kira serupa mana sekalipun, tetap dia dikira sebagai bangkai air. Macam serupa, walau macam serupa, dia tak kira. Tapi macam ikan ni muka macam orang, walau macam orang, tak masalah. Wa yajuzu akluhu fil barri amla, dan tak kira sama ada yang binatang yang serupa dengan binatang air tadi halal makan ke tak halal makan, sama saja, boleh dimakan. Boleh dimakan, tidak menjadi masalah. Dan dia sebut wal hayawanul bahri, binatang-binatang lautan ni, air, la yahtaju ila tazkiyah, tidak perlu kepada apa? Penyembelihan. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, kan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 96, Allah nyatakan uhilla lakum saydul bahri, dihalalkan untuk kamu buruan lautan, wa ta'amuhu, dan makanannya, mata'an lakum, sebagai apa? Kesenangan bagi kamu, walis sayyarah, dan untuk orang yang dikatakan itu sebagai yang melintas, apa saja, yang tinggal ke, yang kamu dapat ke, apa saja, tak kisah. Boleh. Kita ada rahmat ni. Rahmat Allah Ta'ala kepada kita, tak perlukan kepada penyembelihan. Okey. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, ala radhiyallahu anhuma, dia kata apa? Ala, ketahuilah, inna saydahu, menunjukkannya buruan lautan ni, maksudnya atau air ni adalah masuyida, apa yang diburu dengan cara jala ke, joran ke, tombak ke, apa sebagainya. Wa ta'amuhu, dan makanan laut tu adalah ma lafadhahu al-bahr, apa yang dimuntahkan oleh lautan. Macam yang sahabat Nabi SAW duduk dekat tepi kan, diorang tak buru pun, tapi dilemparkan kepada mereka oleh lautan. Terdampar ikan tersebut di tepi lautan, dan diorang pun mula makan. Wali hadis Abi Hurairah, dan kena hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bertanya seorang lelaki kepada Rasulullah SAW. Faqala, lalu dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra, maksudnya kami berlayar di lautan, kami menaiki lautan, menaiki kapal di atas lautan. Wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma', dan kami bawa bersama kami sedikit daripada air. Fa in tawadda'na bihi atishna, kalau kami berwuduk dengannya kami akan dahaga. Afana tawadda'u bima'il bahri, boleh tak kami berwuduk dengan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu, huwa, laut tu, at-tahuru, bersifat menyucikan, apa? Ma'uhu, air dia. Huwa, laut tu, at-tahuru, bersifat menyucikan airnya. Al-hillu, yang bersifat halal, maitatuhu, bangkainya. Nabi lafaznya, mana yang bersifat menyucikan airnya, bersifat halal bangkainya. Bangkai dia bersifat halal. So dia tak ada timbul tajuk untuk anda sembelih dahulu dan sebagainya. Apa sajalah. Apa saja. Jumpa saja terapung, ambil lah. Lagi tak dinasak. Dan yang dari satu lagi, lalu tak lalu. Macam kita kata lalu tak lalu. Pasal apa? Orang Melayu kita, ikan busuk pun boleh dia proses jadi makan lagi. Pekasam lah apa dan sebagainya kan. Saya ingat dulu apa, kakak saya dia tinggalkan ikan, dia terlupa nak letak ikan dalam peti ais. Kemudian balik-balik kan, ikan dah busuk kan, dia buang lah, ikan besar. Bapak saya kata, pasal buang, boleh pakai lagi tu. Kita macam, dah mula berbau nak pakai apa. Tapi orang tua lain, dia fikir lain. Dia tak nampak benda sebagai masalah, dia orang boleh makan lagi benda tu. Dia tahu nak proses, letak garam ke, letak apa sebagainya, boleh pakai lagi. Pakai lagi lah, macam cincaluk kan. Cincaluk kan udang bau, bukannya wangi pun. Awak bau cincaluk kan, ada pujian ke? Kan hina kan. Awak ni bau pekasam lah. jadi maksud dia benda tersebut kita kata memang apa benda yang berbau tapi halal. Dan asalkan tidak mudarat anda makan, tak mati, tak menjadikan penyakit dan sebagainya, makan. Benda tersebut tak perlukan kepada penyembelihan. Okey. Jelas? Ustaz, kalau yang kononnya yang support binatang kotor tu, kalau diternak dari awal lagi dengan cara bersih, kotor macam ni maksud dia? Yang buaya kan? Pasal memang dia ada tambahan dua. Satu, dia dikeji makan bangkai. Mana nak bagi makan apa? Dia bukan boleh kunyah benda biasa. Anda kena bagi makan bangkai juga. The secondly, masalah dia tak.
Dia punya tu. Dapat jumpa tu. Jumhur. Dia binatang pemangsa, buas. Pemangsa. Lebih kurang lah. Tapi asalnya memang tak dimakan. Para ulama jumpa para sahabat zaman mereka pun ada. Para sahabat pergi tinggal di Mesir, tak makan buaya. Ini konsep. Jadi tapi dalam konteks ni kita kata benda-benda tertentu yang kita kata macam ada yang serupa kadang-kadang benda tersebut, tapi tak ni pun tak jadi haram pun. Macam kita kata benda-benda yang kita tak biasa makan dari lautan tadi. Tapi tak boleh kita kata dia haram hanya kerana kita tak makan. Faham tak? Kita tak makan yang kata dia haram. Tapi secara asalnya pasal pengharaman perlukan kepada dalil. Dan keserupa contoh macam kaki ayam ada sisik. Biawak pun ada sisik. Adakah dia menjadi haram ayam tadi? Tak. Berat lah kalau punya tu. Macam itulah masalah dia. Kalau orang kita kan serupa, ini kaki dia macam serupa ni. Macam orang-orang yang paleontologis kan, yang kaji berkenaan dengan tajuk apa fosil-fosil ni kan. Nampak serupa sikit, tengok ini ada mana ni. Kalau dia kan yang best kita ni dengan ikan, tahu serupa kat mana? Tulang koklea. Tulang dan telinga kita ada 3 tulang untuk kan kita gegendang kita goyang, kan dia sentuh. Bila kita dengar bunyi, gegendang kita akan gerakkan tulang. Tulang tu akan sentuh, bergerak dan sentuh pendengaran audio nerve, saraf pendengaran kita. Dia cocok, itu yang kita dengar. Tulang tu dia kata ada pada insang ikan. Kalau open dia tu tak makan. Memanglah bangang kan, dia ni masalah juga kan. Tak bagi open. Pelik betul. Dia percaya, dia serupa je adik-beradik. Orang ni ada mata, adik-beradik ni. Lawak betul kan dia macam tu. Cerita dia orang. Dia kata ini serupa sebab sekian. Dia la ilaha syarikalah. Tak tahulah sampai bila nak bijak. Dah tak nak percaya Tuhan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.